Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda, pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana khasnya. Bertemu lagi kita di dalam sesi yang RBM bawakan kepada anda, iaitu sesi perkongsian tips dan juga sesi perkongsian berkenaan dengan sistem penyejukan enjin kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda secara khususnya ini. So pada sesi kali ini RBM ingin bawakan kepada anda, ini yang juga boleh dikatakan agak tinggi soalan ini yang ditanyakan ataupun diajukan kepada kami di RBM Radiator berkenaan dengan coolant murah ini. Adakah ia selamat digunakan untuk kereta anda? Ini ada semua coolant bawah RM10 yang RBM kumpulkan untuk anda supaya kita dapat test sama-sama pada sesi kali ini. Adakah boleh digunakan ataupun sebaliknya? So anda kena stay tune bersama dengan RBM sampai habis sesi video ini. Kita nak test, sambil kita test dan kita mungkin akan buat sedikit short review berkenaan dengan coolant-coolant ini. So ini adalah coolant yang berharga RM2. Okey. Ini yang berharga RM6. Ini coolant yang berharga RM7. Okey. Ini coolant yang berharga RM8. RM8 lebih. So ini antara coolant-coolant yang RBM dapat kumpulkan dan mungkin kita akan sama-sama buat. Okey. So ini tadi saya ulangi sekali lagi, ini ada RBM beli dengan harga RM2 untuk 500 ml. So terlalu murah. Okey, memang harga memang kalau kita nak compare dengan harga coolant-coolant yang original yang berada di pasaran, coolant-coolant yang di recommend oleh car manufacturer, memang tidak dinafikan boleh dikatakan terlalu murah coolant-coolant ini. Tapi apakah sebenarnya? Adakah ia selamat? Adakah kandungan di dalam coolant ini cukup untuk kereta anda? Itu semuanya nanti akan terjawab di sesi test, quick test kita ini. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, so mungkin kita boleh pergi kepada coolant yang pertama ini. Ini coolant yang berharga RM2. Mungkin kita akan boleh buat quick test dan juga mungkin quick review daripada RBM. Pada sesi akhir nanti kita akan buat sedikit quick review. Okey, dan ni untuk pertama ni kita akan cuba tuangkan. Okey, coolant berwarna hijau, harga RM2. Okey, so mungkin apa yang mungkin kita boleh seperti biasa, ini adalah salah satu tools yang mudah, yang tool yang simple. Kita nak check mixture coolant ataupun kandungan coolant, berapa dia punya kandungan coolant dalam tu, mencukupi ataupun sebaliknya. So ini simple gauge yang kita untuk kita test, quick test untuk coolant ini. Dia bukan nak kata kita nak test 100% kandungan coolant ni, tapi ini sekadar petunjuk yang mungkin boleh membantu kita adakah coolant itu boleh digunakan ataupun sebaliknya. So tanpa kita buang masa, sekali lagi kita test. Ini adalah coolant yang tadi, botol ini adalah coolant berharga RM2. Kita akan test. Okey, Okay, so mungkin kita boleh close up sedikit. So anda mungkin boleh lihat gauge tu dekat mana kedudukan gauge
ini. So mungkin kepada anda yang mungkin sebelum ni dah mengikuti video daripada RBM ini, so okay, anda boleh lihat gauge untuk coolant ni. Baru reading ni baru 124 degree Celsius saja. Okey. Ini coolant yang pertama yang kita test. Okey, jelas kepada anda? Kebiasaannya apa spek yang seperti sebelum ini yang RBM dah sampaikan kepada anda, iaitu kebiasaannya apa yang direkomend oleh coolant manufacturer, kebiasaannya rating boiling temperature itu perlu melebihi 125 ataupun 126 ke atas, ataupun sehingga 129. Itu ada yang setengah coolant yang direkomendkan 129 degree Celsius boiling point untuk coolant yang kalau dia kata boleh dikatakan mixture dia betul. So apa yang sebenarnya yang kat sini kalau anda dah lihat tadi, reading dia baru 124 degree Celsius boiling point dia. Ini coolant raw ini coolant yang kita belum campurkan dengan air lagi. Kalau dekat sini instruction dia mengatakan bahawa kita perlu campur coolant ini dengan air. So kalau anda lihat dalam keadaan sebegini, sebelum kita campurkan air pun reading coolant tu dah rendah. So apabila kita campurkan dengan air, dah tentulah dia akan menjadi lebih cair. So sebab dekat sini, dekat instruction dia menunjukkan bahawa kita perlu campurkan coolant ini dengan air. Dia bukan premixture. Ini adalah raw coolant. Kesemua ini adalah raw coolant yang RBM dapatkan di pasaran untuk sama-sama kita buat quick test pada sesi kali ini. So ini coolant yang berharga RM6 yang kita akan cek ataupun kita akan test sebentar saja lagi. So berwarna hijau juga. Okay, coolant yang ni sorry, coolant ni berwarna hijau. So mungkin kita boleh test coolant yang kedua ini. Yang ini tadi coolant berharga RM2, ini berharga RM6. Kita boleh test. Okay, so anda boleh lihat juga ya, kat situlah reading untuk coolant yang kedua ini sama. So sekali dekat ini reading dia lebih kurang 124 reading dia. Lebih kurang dengan coolant yang pertama kita test tadi. Semua dia basih lagi di bawah spek yang sepatutnya. Okay, ni coolant yang kedua kita dah test. Boleh dikatakan anda lihat, kalau lihat warna kat sini pun yang ini lebih jernih, yang ini boleh dikatakan agak gelap sedikit warnanya. Tapi kedua-duanya reading dia masih lagi 124 degree Celsius boiling point. Ini pun sama, coolant jenis ini adalah ini lagi dahsyat, long life coolant. Ini bukan premixture, ini coolant raw yang dekat instruction dia mengatakan bahawa kita perlu campur dengan air coolant ini. Okey, agak-agak jelas kepada anda. Ini yang dah dua coolant yang RBM dah kongsikan kepada anda. Ini yang coolant yang kedua. Okay, mungkin ini tadi coolant yang RM2, ini coolant yang RM6.
mahal sikit lah, tapi cuma mahal tak kata tak mahal lah, sebab dia punya kandungan dia 1 liter lah, yang ni tadi 500 ml. So mungkin kalau kita bagi divide by 2, coolant ni lebih kurang harga dalam RM3 lebih lah, setengah liter. Ini coolant pun setengah liter RM2. ok, ini adalah mahal sikit. Ni boleh dikatakan mahal sikit. Ini lebih kurang harga dalam market RM7. ok, kita akan test juga coolant ini. Daripada ini, coolant ni kalau kita nak lihat boiling point, sepatut dia 128 degree Celsius. ok, ini lagi lagi senang. Dia punya application dia kepada enjin below 2000cc, letak satu botol radiator. Coolant ni 500 ml. Kalau kereta 2000cc ke atas, 2 botol. ok, tapi apa-apa pun nanti kita test dahulu performance dia, adakah menepati spek ataupun sebaliknya. ok, kita akan test coolant pula, coolant jenis ini juga. Boleh dikatakan boleh hampir majoriti coolant yang murah ni berwarna hijau. ok, untuk coolant ni pun still sama berwarna hijau, tapi agak keruh sedikit, tidak jernih. ok, mungkin kita akan boleh test coolant yang ketiga ini. ok, ini yang tadi yang berharga tadi, Abang kata RM7. ok, kita akan test coolant ini. ok, dah lihat gauge dekat mana, gauge yang berwarna merah tu dekat mana. ok, lebih reading dia dekat sini lebih kurang baru dalam 127 sahaja. Still kata bawah daripada spek boiling point yang disarankan oleh pengeluar coolant ataupun car manufacturer kita. ok, ini juga kita dah test coolant yang berharga RM7 ni. ok, agak-agak jelas. Tinggal satu lagi last, coolant yang berharga RM8 ni. Kita akan test sebentar saja lagi. Saya Zaidi daripada Selayang. Di dalam advertising kat dalam Facebook lah, tapi untuk kawan pun ada recommend Jeffrey Muteki. So saya datang sini memang untuk cuci radiator kan, dah berapa lama dah berkarat dalam lah. Bila kita tengok hasil pun memang macam baru lah. So saya tak nak lagi overheat kan sepanjang jalan nanti. Orang sebelum jadi apa-apa kan, sebelum jadi apa-apa lah. kita cegah dulu. Betul. Memang recommend kawan lah kan. Ya, betul. Salah satunya kita punya follower tu Jeffrey. Betul. Okey. Dan servis tu memang berpuas hati lah ya. Memang saya tengok hasil dia pun memang puas hati lah. Memang clean, memang bersih lah. Dia macam baru kan. Rasa nak recommend tak lagi dengan kawan-kawan? Betul. Kalau radiator ni part-part ni saya cadangkan better cari yang specialist lah. Macam tak ada yang just pergi bengkel orang cuci pakai pipe biasa, macam biasalah. Better datang sini lah. Sebab special dia khas untuk radiator kan. Jadi kita puas hati kan. Betul. RBM terbaik. Okey, terima kasih Cik Zaidi. Tanpa kita melengahkan masa lagi, kita mungkin akan test kepada botol yang terakhir. So coolant ini berharga RM8. ok, RM7 kita dah test, RM8 pula kita test. Kita cuba test.
Lihat, warna hijau juga. Hijau jernih tapi agak kehitaman sedikit, pekat. Bukan kata pekat, warna dia agak hijau gelap. Tetapi kalau nampak dekat-dekat ni, dia ada nampak boleh tembus cahaya. Okey, bermakna jernih sikit lah. Okey, so sekarang kita test pula coolant yang terakhir ni, yang RBM dah dapatkan daripada pasaran, yang kami akan kongsikan kepada anda. Okay, so anda boleh lihat, kita close up sedikit dekat mana reading dia tu. Okay, jelas? Nampak? Okay, dekat sini reading untuk coolant ni 128, naik sedikit lah. Ni tadi 127 degree, ini 128 degree Celsius dia punya boiling point dia. Okay, jelas kepada anda? Okay, RBM letak balik. Okay, kepada anda, itu yang dah kami bawakan kepada anda perkongsian ini berkenaan dengan coolant bawah RM10 yang RBM pun dah testkan coolant ini. Okay, sorry, quick review untuk coolant ini. So coolant ini pun sama juga, yang berharga RM8 lebih ni tadi. Dia perlu dicampurkan dengan air, tapi cuma dia tak mention lah berapa. Macam tadi ni coolant ni dia senang lah dia bagi. Bawah 2000 cc enjin kereta anda, letak sebotol. Lebih 2000 cc enjin kereta anda, letak 2 botol. So, okay, yang ni dia tak ada pula bagi mixture berapa. Tapi apa sebenarnya yang berdasarkan apa yang kita dah test pada sesi kali ini, apa yang mungkin kesimpulan yang RBM boleh kongsikan kepada anda. Coolant-coolant ini sebenarnya adalah coolant raw, coolant, bukan coolant premixture. Ini coolant raw. Coolant ni, segala coolant ni kita perlu dicampurkan dengan air berdasarkan instruction yang diberikan oleh pengeluar coolant ini. Tapi apa sebenarnya yang kita dah lihat tadi kepada coolant yang RM2 ni, so reading dia baru hanya 123 ataupun 124 degree Celsius boiling point dia. Yang ini tadi berapa? 124 juga dia punya boiling point. So coolant ni tinggi sedikit. Ini mungkin tadi 127 boiling point dia. So coolant yang RM8 ni boiling point dia 128. Tetapi anda cuba bayangkan jika coolant ini kita campurkan dengan air, dah tentulah kandungan mixture coolant ni ataupun kelikatan coolant ni dah lagi cair. Dah tentulah reading dia akan lebih rendah daripada yang ada sekarang ni. Okey, itu sebenarnya kemungkinan ada mungkin sedikit kelemahan kepada coolant ini. Adakah selamat digunakan ataupun sebaliknya? Tapi berdasarkan apa yang mungkin RBM boleh kongsikan kepada anda, sebenarnya car manufacturer anda kebanyakan coolant-coolant daripada mungkin Toyota, Proton, Nissan, Honda, Pro 2, Kia, banyak lagi coolant-coolant yang berada di pasaran sebenarnya yang dah dihaskan untuk kereta anda. Itu adalah sebenarnya coolant yang terbaik untuk kereta anda. Sebab setiap car manufacturer dia dah test segala coolant-coolant itu melalui banyak proses, endurance test, engine endurance test, banyak sebenarnya di test. So kenapa kita nak sangkal coolant daripada car manufacturer tak bagus? Ada mungkin juga kepada anda yang mungkin mengatakan saya dah guna coolant RM2. Okey. Tapi ini sebenarnya apa realiti yang RBM bawakan kepada anda. Coolant-coolant yang berharga bawah RM10 ini, adakah selamat ataupun tidak digunakan untuk kereta anda? So anda boleh nilainya sendiri. RBM tak nak cakap kita boleh guna ataupun tak guna, tapi anda boleh nilaikan sendiri berdasarkan uji kaji yang kita dah lakukan tadi. Tapi sekiranya coolant-coolant ni kita nak campurkan lagi dengan air, anda boleh bayangkan
betapa cairnya coolant ini di dalam sistem radiator kereta anda. Itu sebab apabila coolant cair, kandungan coolant tak cukup di dalam enjin kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda, itu yang akan menyebabkan kekaratan berlaku. Lama-kelamaan kekaratan berlaku di dalam sistem radiator kereta anda sebabkan kandungan coolant tadi dia tak cukup di dalam sistem radiator kereta anda. Okey, ini orang kata untuk segmen. Ini untuk segmen kali ini kita bawakan sedikit uji kaji, quick test dan juga quick review untuk coolant bawah RM10 ini. So mungkin sampai kita berjumpa lagi di sesi kami di masa akan datang. Kepada anda yang sharekan sesi live ini, kepada anda yang thumbs up, yang bagi love, yang komen di ruangan komen kami, RBM mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada anda. Kerana kata kami pun yakin anda pun memerlukan segala orang kata ilmu ataupun tips berkaitan dengan sistem penunjukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini, kerana tidak lepas anda juga seorang pemilik kereta ataupun pemandu kereta. Okey, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.